Fasa yang kedua maghfirah. Fasa yang ketiga merupakan pelepasan daripada api neraka Allah SWT, yang mana Allah SWT akan beri pelepasan neraka sebanyak mungkin pada setiap hari Ramadan. Dan pada hari yang terakhir Ramadan, maka sebanyak mana yang Allah akan lepaskan ruh-ruh daripada awal Ramadan, banyak itulah dia akan lepas pada hari yang terakhir. Jadi kita sama-sama kita memberi peluang ni lah, peluang yang begitu berharga sekali. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan dengar kisah. Pagi ini kita akan dengar kisah para sahabat. Mudah-mudahan kisah para sahabat ni tuan-tuan, dia macam baja. Kita bagi baja pada tanaman. Pada tanaman tu sekiranya baja cukup, insya-Allah tanaman kita tu akan naik dengan lebih subur lah, kita dapat hasil yang lumayan. Itu juga kisah-kisah para sahabat ni dianjurkan kita untuk sentiasa baca, kerana dia merupakan tauladan contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Tidak ada golongan dah yang lebih dimulakan oleh Allah SWT selain daripada para anbiya alaihi salatu wasalam. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah hari kiamat, tak adalah yang lebih layak yang kita ikut melainkan para sahabat ridwanul ajma'in. Kerana sebelum lagi mereka meninggal dunia dunia mula, mereka telah diiktiraf oleh Allah SWT, yang mana Allah SWT telah redha kepada mereka dan mereka juga telah redha kepada Allah SWT. Contoh yang terbaik, insya-Allah. Rangkaian kisah kasih sayang para sahabat radhiyallahu anhu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang telah bertanya kepada Hazrat Ali radhiyallahu anhu, setakat mana kasih sayang Tuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kami mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada harta-harta kami, anak-anak kami, ibu-ibu kami, dan lebih daripada air sejuk ketika tersangat dahaga. Keterangan. Benarlah kata-kata beliau itu. Sebenarnya itulah keadaan para sahabat radhiyallahu anhu. Betapa tidak, sedangkan mereka lah orang-orang yang sempurna iman. Dan Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluh taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah SWT mendatangkan keputusannya, kerana Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Taubah ayat 24. Dalam ayat yang mulia ini terdapat amaran terhadap orang-orang yang mencintai segala sesuatu yang lain lebih daripada cinta Allah SWT dan Rasulnya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seorang pun daripada kamu tidak akan menjadi mukmin yang sempurna selagi dia tidak mencintai aku lebih daripada dia mencintai ayahnya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Hazrat Abu Hurairah juga telah meriwayatkan hadis yang sama. Para ulama berkata bahawa cinta yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut ialah cinta ikhtiari, iaitu pilihan, bukannya cinta tabi'i. Mungkin juga yang dimaksudkan di sini ialah cinta tabi'i, tetapi darjah iman yang dimaksudkan ialah darjah iman yang sempurna, sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu anhum. Hazrat Anas radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila didapati tiga perkara pada seseorang,
maka dia akan merasai kemanisan dan kelezatan iman. Pertama, apabila dia mengasihi Allah SWT dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah SWT. Ketiga, dia merasa begitu berat dan benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia berat dan benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Pada suatu kali Hazrat Umar lalu berkata kepada Nabi SAW, "Saya mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu kecuali diri saya sendiri." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Tiada seorang pun boleh menjadi mukmin yang sebenar sehinggalah dia mengasihiku lebih daripada dirinya sendiri." Hazrat Umar lalu pun berkata, "Ya Rasulullah, sekarang saya mengasihi Tuhan lebih daripada diri saya sendiri." Antara itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar." Jadi alhamdulillah, tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT. Jadi kita dengar satu kisah bagaimana para sahabat mereka mencintai Allah dan Rasul lebih daripada diri mereka sendiri. Jadi tuan-tuan bila perkara ni dia tidak akan datang dengan sendiri. Perkara ni dia tidak akan datang dengan sendiri. Dia perlu kepada usaha kita. Ada perlu kepada usaha yang kita perlu buat. Dalam dunia ni, apa benda pun dia tak akan datang dengan sendiri. Semua dia kena usaha. Sepikan nasi pun dia kena usaha. Hari ni kita pergi belajar, kalau sem pertama mungkin ada 30 orang, di penghujung semester tu mungkin tinggal separuh. Mungkin tinggal separuh, kerana ada yang repeat, ada yang gagal dan sebagainya. Ini juga tuan-tuan mulia, selagi kita berada dalam dunia ni adalah masa untuk kita usaha. Allah ada beri ketetapan, masa kita ada kat dunia adalah masa untuk kita usaha. Kat mana kita nak rehat? Bila kita usaha yang sempurna, usaha yang diiktiraf oleh Allah SWT, maka kubur tempat kita rehat. Dan alam seterusnya, perjalanan kita ke syurga, iaitu tempat yang kita untuk mengucap nikmat Allah SWT. Sekiranya kita berjaya mendapat keridhaan Allah SWT, tak guna kita hidup 1000 tahun tetapi kita tak dapat redha Allah SWT. Yang penting walaupun kita hidup sehari 2 hari tapi dapat redha Allah SWT, itu yang paling penting. Itulah matlamat kita yang utama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ini kita berazamlah insya-Allah. Kita usaha supaya kita berada dalam jalan yang betul. Kita ada banyak kitab-kitab, kita ada banyak ustaz-ustaz. Kita usahalah supaya kita letakkan diri kita di tempat yang betul. Kita belajar agama, kita kena pengawalan untuk agama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah letakkan dan taufik daripada Allah SWT, Allah letakkan perkara itu kepada kita insya-Allah. Rebutlah peluang, di masa yang terbaik untuk kita berdoa 10 hari ke akhir Ramadan ni, insya-Allah jangan lepaskan peluang ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk buat perkara ini semua. Wallahu a'lam. Kita berjaya dengan takbir kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.